Okey. So, minggu lalu kita telah belajar tentang desil, persentil dan kuartil untuk data tak terkumpul. Okey. So, minggu ini kita akan sambung dengan mencari desil, persentil dan kuartil untuk data terkumpul pula. Okey. So, apabila data dikumpul di dalam kelas, kita akan menggunakan rumus yang berlainan sedikit. Okey. So, untuk mencari kuartil ke K, kita mencari nilai ke K per 4 darab dengan N. Okay? Untuk data tak terkumpul, kita darab dengan N tambah 1. Sekarang kita akan darab dengan N sahaja. Okay? Jadi kita akan, selepas kita mencari nilai ke K per 4 darab N, kita perlu mencari dulu kelas kuartil. Okay? Kita perlu mencari dulu kelas kuartil. Selepas kita menentukan kelas kuartil, maka kita gunakan rumus yang diberi ini untuk mencari nilai sebenar kuartil. Jika anda perhatikan, rumus ini adalah sama seperti rumus yang kita gunakan untuk mencari median bagi satu data terkumpul. Okay? L di sini ialah sempadan bawah kelas kuartil. F ialah frekuensi kelas kuartil ke K. CF ialah kekerapan longgokan. CF ialah cumulative frequency. Okay. So ialah kekerapan longgokan sebelum kelas kuartil ke K, dan C ialah saiz kelas kuartil ke K. Rumusnya sama dengan rumus median, tetapi sekarang kita cari untuk kuartil. Jadi dalam sini kita akan darab dengan Kn per 4. Okay. Kemudian kita menggunakan rumus yang sama untuk desil. Desil ke K ialah nilai ke K per 10 darab dengan N. Kemudian kita tentukan dulu kelas desil. Lepas tu baru kita gunakan rumus yang diberi. Okay. Rumus desil juga sama kecuali kita bahagi penyebutnya dengan 10. L ialah sempadan bawah kelas desil ke K. F ialah frekuensi kelas desil ke K. CF ialah kekerapan longgokan sebelum kelas desil ke K, dan C ialah saiz kelas desil ke K. Okay. Begitu juga dengan persentil. Okay. Untuk mencari persentil ke K, kita cari dulu nilai ke K per 100 darab dengan N. Kemudian kita tentukan kelas persentil daripada data kita. Kemudian gunakan rumus yang diberi, rumusnya sama kecuali penyebutnya sekarang ialah 100. Okay. Dan nilai setiap variabel juga sama. Okay. So jadi inilah rumus yang kita akan gunakan untuk mencari kuartil, desil dan persentil bagi data terkumpul. Okay. So sekarang kita lihat satu contoh. Diberi masa yang diambil oleh 20 orang pelajar untuk bersenam setiap hari. Okay, inilah masa mereka. Okay. Cari desil ke-7. Okay. Jadi oleh kerana ini adalah data terkumpul, maka kita akan gunakan rumus untuk data terkumpul. Okay. Jadi sebelum kita gunakan rumus ini, kita kena tentukan sempadan kelas dan kekerapan longgokan. This is kekerapan longgokan. Inilah sempadan kelas. Okay. Sebab kita perlu gunakan ini dalam rumus kita. Okay. Kalau kita tak tentukan sempadan kelas seperti ini pun okey, as long, tapi kita mesti ada lajur kekerapan longgokan. Okey, so kita nak cari desil ke-7. Desil ke-7 ialah nilai ke-7 per 10 darab dengan N. Jadi inilah nilai ke-7 per 10 darab dengan bilangan N kita ialah 20. Jadi ini ialah nilai ke-14. Okay. Jadi sekarang kita tahu desil ke-7 ialah nilai ke-14. Tetapi data kita adalah dalam bentuk selang kelas. Jadi kita tidak tahu di mana data yang ke-14. Jadi kita perlu tentukan dalam kelas yang mana data yang ke-14 ini terletak. Okay. Jadi kita untuk menentukan itu, kita lihat pada kekerapan longgokan kita. Kelas pertama adalah sampai 2. Okay.
Kelas kedua sampai kekerapannya sampai 6. Kelas ketiga sampai 12. Jadi nilai yang ke-14 terletak di dalam kelas yang ke-4. Okay? Jadi kelas desil ke-7 ialah 17 hingga 19. Okay? Jadi kita mesti tentukan ini dahulu. Kemudian baru kita boleh gantikan ke dalam rumus. Okay? Okay, kita lihat rumus kita. Dari rumus kita, apakah nilai L sekarang? L sama dengan? L ialah sempadan bawah kelas desil. 16.5. Yes, 16.5. Okay, what is our CF? Kekerapan longgokan sebelum kelas desil. 12. 12, okay. F, kekerapan kelas desil. 16. Kekerapan kelas desil. 4. Yes, 4. C, saiz kelas. 3. Yes, saiz kelas ialah 3. Ini cara yang paling senang untuk mencari saiz kelas. Had bawah tolak had bawah sama. Okay, 3. So kita dah dapat semua nilai ini, kita gantikan ke dalam rumus. Okay, dan kita akan dapat jawapannya desil ke-7 ialah 18. Okay, any questions? So yang paling penting anda mesti tentukan kelas desil ini. Okay, jadi bagaimana kita tentukan kelas desil ini daripada nilai yang kita kira ini, kemudian kita mesti merujuk kepada kekerapan longgokan untuk menentukan di mana letaknya data kita. Okey. Okey. Contoh yang sama, kita hendak cari kuartil bawah. Apa maksud kuartil bawah? Kuartil yang keberapa? Kuartil bawah kita nak cari kuartil Q berapa? Q 1. Kuartil bawah ialah Q1. Okey. Kuartil pertama. Okey. Seperti datanya sama, jadi kita hendak mencari kuartil pertama. Jadi kuartil pertama ialah nilai ke 1/4 darab N, 1/4 darab 20. Jadi jumlah N ini ialah 20. Okey. Jadi kita tahu kita hendak mencari nilai yang kelima. Sekarang kita nak tentukan kuartil yang pertama ini terletak dalam kelas yang mana. Jadi kita rujuk kepada lajur kekerapan longgokan nilai yang kelima. Yang ini sampai 2. Jadi nilai yang kelima terletak dalam kelas yang kedua ini. 11 hingga 13. Okay. Jadi kelas kuartil bawah ialah 11 hingga 13. Okay. Sekarang kita dah tentukan kelas kuartil bawah. Kita masukkan ke dalam rumus kita. Jadi L sekarang ialah 10.5. 10.5. CF 2. F ialah 4. 4. C sama dengan 3. C masih sama, okey, sebab kita menggunakan data yang sama. C ialah saiz kelas, okey, 23 tolak 20 atau 20 tolak 17 dan seterusnya, okey. So kita gantikan ke dalam rumus semua nilai yang diberi, okey, then use your calculator and calculate, and kita akan dapat kuartil 1 sama dengan 12.75 atau sama dengan 12.8. Okey, nilai-nilai untuk kuartil bawah. Okey, contoh seterusnya, cari persentil ke-90 untuk data yang sama. Okey, jadi kita mesti cari nilai persentil ke-90 dulu. Jadi nilai persentil ke-90 sama dengan nilai ke-90/100 darab N. Nilai 90/100 darab 20 sama dengan nilai ke-18. So di mana letaknya nilai ke-18? 2, 6, 12 sampai 16. Jadi nilai ke-18 di mana? Kelas yang ke? 5. Ya, kelas persentil ke-90 ialah terletak dalam kelas 20 hingga 22.
Okey. Jadi sekarang kita nak masukkan ke dalam rumus persentil. Untuk rumus persentil, rumusnya sama kecuali penyebut di sini ialah 100. Jadi sekarang L kita ialah sempadan bawah kelas kuartil ialah 19.5. CF kekerapan kumulatif kelas sebelum kelas kuartil ialah 16. 16. Kekerapan kelas kuartil 3. 3. Saiz kelas 3. 3. Okey, bagus. Gantikan ke dalam rumus kita. Kita akan dapat jawapannya 21.5. Okey. Ada soalan setakat ni? Everybody clear? Clear. Okey. So kita lihat satu lagi contoh, okey. Kirakan desil ke-9 dan persentil ke-45. Okey. Diberi data berikut, okey. Okey, so apa yang kita perlu buat dulu? Sebelum kita mengira apa-apa, apa yang kita perlu buat dulu? Tentukan kedudukan. Yes, tentukan kekerapan, longgokkan dulu, okey? Tentukan kekerapan, longgokkan dulu. Jadi kita bina jadual kita, tambahkan satu lajur kekerapan, longgokkan dan tentukan kekerapan, longgokkan. Kekerapan, longgokkan, data kekerapan yang terakhir ini mesti sama dengan jumlah bilangan frekuensi, ya. Must always check that lah. Okey. So sekarang kita nak cari desil ke-9. Jadi desil ke-9 ialah nilai ke-9 per 10 darab N. N kita sekarang ialah 10. yes. So darab dengan 10, jadi desil ke-9 ialah nilai ke-9. So nilai ke-9 ini terletak dalam kelas yang mana? 3. Yes, kelas yang ketiga. So kelas desil ke-9 ialah 6 hingga 8. Jadi kita nak gantikan ke dalam rumus kita. Sekarang sempadan bawah kita L ialah berapa? L ialah 6. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. Kalau anda tulis di sini 5.5, tapi di sini sampai 6. Boleh ke yang ini? 5.5. Okey, so L kita ialah, bagaimana kita cari sempadan bawah kelas? Apakah rumusnya? Untuk mencari sempadan bawah kelas, katakan kelas yang kedua ini, kita nak cari sempadan bawah kelas ini, maka sempadan bawah ialah had atas kelas sebelumnya, tambah dengan had bawah kelas itu bahagi dengan 2. 4. Yes, 4. So untuk kelas ini sempadan bawahnya ialah 6, sempadan atasnya 8. Jika anda perhatikan data ini adalah kelas bertindih 2 hingga 4. Kelas berikutnya 4 hingga 6. Okey. Biasanya kita buat 2 hingga 4, kemudian 5 hingga 7 dan seterusnya. Okey. Tapi ini adalah kelas bertindih. Jadi untuk kelas bertindih, sempadan bawahnya ialah kita tambah had atas tambah dengan had bawah kelas yang kita hendak cari bahagi dengan 2. Jadi sempadan bawah di sini ialah 6. Okey. Jadi bila anda buat soalan seperti ini, selalu semak data anda dulu, bertindih atau tidak. Okey. So CF ialah kekerapan longgokkan sebelum kelas desil. 7. 7, F sama dengan 2. 2, C sama dengan 2. 2. Okey. So gantikan semua nilai ini ke dalam rumus kita dan kita akan dapat jawapannya 8. Okey. That's desil ke-9. Untuk mencari persentil ke-45, kita cari nilai ke-45 per 100 darab dengan N sama dengan nilai ke-45 per 100 darab dengan 10 sama dengan nilai ke-4.5. Okey. Jadi nilai ke-4.5 terletak dalam kelas persentilnya ialah
Yeah, so it is 4 hingga 6. Kelas persentil 45 ialah 4 hingga 6. Okay. Sebab ini dah sampai 3 jadi 4.5 dalam kelas ini. Okay. 4.5 di sini. Okay. So untuk kelas persentil ini L kita ialah 4. CF sama dengan 3. F sama dengan 4. Yes, 4 dan C kita sama dengan 2. Okay. So gantikan ke dalam persamaannya. Kita akan dapat 4.75. Jawapannya sama dengan 4.8. Okay. Okay, any questions? Madam, kalau kita tak bundarkan boleh ke? Tak guna apa? Kalau kita tak bundarkan. Okay, the right method is to bundarkan. Okay, kalau sebab jika anda perhatikan data kita semua nombornya dalam nombor bulat, 6, 8, 4, 2 nombor bulat. Jika data kita nombor bulat, maka semua ukuran berangka kita akan beri kepada satu tempat perpuluhan. Jika data kita kepada satu tempat perpuluhan, semua nilai ukuran berangka kepada 2 tempat perpuluhan. Selalu 1 lebih.